Kita boleh mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabi Muhammad wa ala alihi ajma'in. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya kita mulakan perbincangan kita pada pagi ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dihormati yang berbahagia Prof. Musa Ahmad, yang saya raikan, yang dihormati Sahibus Samahah Muhammadiyah Dr. Miss Zairi Sitiris, Timbalan Mufti Selangor, Nur Suhamiza Supar, eksekutif daripada Indah Water Consortium, dan Puan Alijah Aris daripada Indah Water Consortium Research Center. Jadi kemudian yang dihormati Profesor Madya Dr. Yasmin Hanani Safian, Dr. Syaza Azhari. Jadi alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah kerana diberikan ruang untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ini. Dan saya Muhammad Mahidin Muhammad Saleh selaku Ketua Penyelidik mengalu-alukan kedatangan semua Prof, Doktor, tuan-tuan dan puan ke perbincangan pakar analisis kata kajian untuk satu kajian kami yang kami jalankan bertajuk pembersihan air dan najis daripada sumber amal, daripada sumber air kumahan menurut kerangka syarak. Jadi saya akan sharekan sedikit sebanyaklah tentang kajian ini. Jadi untuk makluman semua, tujuan kajian ini analisis bersama pakar ini diadakan untuk kami berkongsi kajian, berkongsi hasil kajian yang telah pun kami lakukan ini sebagai satu syarat untuk kita mengesahkan data yang diperolehi sama ada betul ataupun tidak. Jadi oleh kerana itu panel yang dijemput pada hari ini merupakan semuanya merupakan pakar-pakar dalam bidang masing-masing, antaranya Sahibus Samahah Dr. Mizari dalam bidang syariah, dan kita ada juga lagi seorang panel iaitu Dr. Hafiz Mahayadin daripada UiTM. Tapi beliau mungkin hadir agak lewat sikit. Kemudian kita ada daripada background sains kimia air iaitu Prof. Ahmad, dan daripada pihak industri sendiri ataupun pihak institusi ataupun iaitu Indah Water Consortium, kita ada dua orang lah panel pakar. Jadi harapannya mudah-mudahan apa yang akan dibentangkan ini dapat mendapat komen ataupun maklum balas daripada semua panel. Okay. Jadi untuk kita mengukuhkan juga dan memantapkan lagi lah hasil kajian ini. Baik. Jadi untuk makluman Prof, Doktor dan tuan-tuan dan puan, saya jelaskan dulu tentang kita punya agenda pada hari ini. Iaitulah pertama sekali kita akan ada slot pertama perbincangan Pak Syariah oleh saya. Kemudian untuk slot yang kedua akan ada perbincangan dari segi sains kimia daripada Dr. Syaza Azhari, dan setelah itu kita akan bukalah slot untuk perbincangan bersama dengan pakar untuk maklum balas, dan setiap slot ini kita akan cuba ringkaskanlah insya-Allah paling maksimum pun 15 minit untuk slot perbincangan oleh ahli penyelidik ya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan membentangkan dulu Pak Syariah yang saya lakukan, dan susuli kemudian itu oleh Dr. Syaza lah. Jadi untuk makluman Prof, Doktor dan tuan-tuan dan puan sekalian, kajian ini berjudul Pembersihan Air Mutanajis daripada Sisa Kumbahan menurut Kerangka Syariah, di mana ahli penyelidik diketuai oleh saya.
Muhammad Mahdi Mu'saleh dan dianggotai juga oleh Prof. Mahdi Dr. Yasmin Hanani Muhammad Safian, Dr. Syahzad Azhari dan Dr. Husin Azmi Abdullah Saidi. Baik. Jadi antara sebab mengapa kita melaksanakan kajian ini adalah untuk kita melihat dengan lebih terperinci bagaimana perubahan yang berlaku dalam setiap perawatan air kumbahan yang dilakukan yang terdapat di loji kumbahan loji lawatan kumbahan air di IBLUK. Ini timbul persoalan sama ada air yang telah pun dirawat effluent itu boleh dikategorikan sebagai air mutlak ataupun tidak, dan bagaimanakah perubahan yang berlaku pada setiap peringkat perawatan air tersebut, sama ada boleh kita sesuaikan dengan air mutanajis, air mustakmal ataupun air mutlak. Itu dia kita punya masalah kajian kita lah. Dan oleh itu objektif kajian kami ada 3, iaitu kaji hukum air terawat daripada sisi kumbahan dalam aspek perubahan yang berlaku daripada sifat asalnya yang najis kepada mustakmal ataupun air bersih, air mutlak. Yang keduanya untuk kita menganalisis hukum menggunakan air terawat daripada sisa kumbahan mengikut perbezaan kategori dan sifatnya untuk tujuan ibadah ataupun bukan ibadah. Kalaulah air tersebut di akhirnya kita boleh katakan sebagai air mutlak, walaupun asal daripada air mutanajis dah hilang sifat-sifat najis, boleh atau tidak digunakan untuk tujuan taharah dan sebagainya. Dan ini juga sebenarnya memberi, kalau boleh dikategorikan sebagai air mutlak, sudah tentulah memberi keringanan kepada pekerja-pekerja Muslim yang menguruskan air tersebut. Maknanya bila terkena badan, mereka tak perlulah untuk tukar ganti baju mereka berulang kali. Karena kalau boleh kita katakan ia sebagai air mutlak. Dan yang ketiganya untuk menganalisis potensi kegunaan air terawat daripada sisi kumbahan dan potensi komersial menurut perspektif syarak. Jadi untuk metodologi kajian ini kita gunakan kajian kualitatif, iaitu secara analisis dokumen. Pemerhatian telah pun dilakukan di kaji rawatan kumbahan air Titiwangsa 2 lah, pada bulan Mei yang lalu, dan akhirnya kita mengadakan temu bual pada hari inilah ataupun temu bual berfokus bersama dengan pakar. Ini saya rasa kita perlu inilah dan ini ringkasan daripada metodologi saja, di mana tujuan akhirnya ialah untuk kita mewujudkan satu kerangka proses pembersihan air mutanajis berasaskan syarak. Jadi saya rasa tentang air mutanajis semua dah kita dah maklum, iaitu komponen air mutlak dan najis yang menyebabkan perubahan pada sifat-sifat air, iaitu warna, bau dan rasa. Dan inilah yang akan kita lihat nanti, sama ada warna, bau dan rasa air ini masih lagi terdapat pada air kumbahan ataupun tidak. Jadi saya nak ringkaskan saja berdasarkan kajian literatur yang kita buat tentang mekanisme pembersihan air mutanajis menurut fuqaha terdahulu, memang boleh dikatakan memang sudah pun dibincangkan oleh ulama terdahulu. Kita boleh ringkaskanlah kaedah ini kepada 3 kategori, iaitu pertamanya ialah mukatsarah. Mukatsarah ni bermaksud kaedah pembersihan air dengan kita menambahkan air yang banyak meskipun dengan air najis. Dalam mazhab Syafi'i boleh, walaupun kita menggunakan air najis, kita gabungkan sehinggalah cukup lebih daripada 2 kolah, maka ketika itu dia mungkin boleh berubah kepada air yang boleh digunakan lah. Yang keduanya ialah teknik an-nazah. Nazah ni bermaksud kita menyingkirkan najis daripada suatu tempat ataupun membuang sebahagian air sehingga boleh hilangkan kesan najis. Dan yang ketiga ialah kaedah taghyir, ataupun kita sebut taghyir ni perubahan secara semula jadi yang berlaku pada air. Maknanya kalaulah ketiga proses ini berlaku ataupun salah satu berlaku sehingga mengembalikan semula sifat air, iaitu bau, warna dan rasa. Jadi ketika itu boleh, para ulama terdahulu boleh di air yang najis tadi, mutan najis tadi boleh diubah status kepada air mutlak. Ini merupakan pendetailan lah. Kalau yang pertama ni ialah secara umum teknik. Ini kalau kita lihat secara lebih spesifik setiap mazhab,
walaupun dia ada perbezaan dari segi penerimaan mekanisme, tetapi dalam kajian ini kami ringkaskan terus, maknanya teknik-teknik yang telah digunakan ini maknanya tidaklah berdasarkan kepada satu mazhab saja, tetapi dalam kes penggunaan semula air mutanajis ini memang kita rujuk kepada mazhab Syafi'i, kerana mazhab Syafi'i turut membenarkan mukatharah ataupun penambahan air ini dengan air najis pun dibenarkan. Okey. Okey, ini merupakan dapatan kajian setelah kita membuat analisa dan juga pemerhatian di Loji Rawatan Kembahan Serantau KLTT Wangsa 2. Saya ingat dengan dengan Cik Miza pun ada sekali ketika kita pergi, dan sebahagian daripada sampel air kita bawa balik dan kita test di lab, dan hasil lab itu akan dibentangkan oleh Dr. Syahdan nantilah. Jadi saya akan fokus kepada peringkat-peringkat rawatan yang terdapat di ideologi rawatan kembahan ideologi, dan apakah mekanisme fiqh yang kita perlu sesuaikan, dan dari segi ilah najis berdasarkan pemerhatian kami lakukan, dan sebenarnya kategori. Baik, jadi kalau kita tengok di ideologi ini, kita boleh katakan ada 3 peringkat rawatan air, iaitu preliminary, yang kedua rawatan sekunder, dan yang ketiga ialah tertiary, yang ketiga. Di mana dalam proses preliminary ini ada 3 proses yang dilakukan, iaitu pengumpulan air sisa pembahan daripada paip pembentungan dikumpulkan dalam satu loji. Kemudian saringan kumpulan saringan sisa pembahan itu untuk menyaring bahan-bahan kasar yang terdapat dalam air pembahan, dan yang ketiganya ialah saringan sisa pembahan untuk yang bahan-bahan yang lebih dengan penapis yang lebih halus untuk menapis bahan-bahan yang berada dalam air. Jadi kalau tengok dalam rawatan pertama ini, kaedah pengumpulan air sisa pembahan kita boleh katakan sebagai teknik mukatharah, kerana terdapat perubahan air yang penambahan air yang banyak dalam loji yang pertama itu melebihi berapa lah, kalau silap saya kalau sebutkan dalam ini jumlahnya lebih kurang dalam 168,750 milimeter padu lah setiap hari. Walau bagaimanapun, kategori air ini adalah mutanajis, kerana ilah najis masih lagi ada, itu warna, bau dan rasa. Bagi peringkat yang kedua pula, saringan sisa pembahan menggunakan penapis yang kasar itu, jadi kita boleh katakan samakan dengan teknik nazah ataupun penyingkiran najis. Ini juga ilah najis masih lagi ada dan dalam kategori mutanajis. Kan sama juga dengan saringan sisa pembahan yang fine, penapis yang lebih halus tu masih lagi menggunakan teknik nazah ataupun penyingkiran, dan sama juga terdapat ilah dan juga masih lagi dalam kategori mutanajis. Pada peringkat rawatan yang kedua, itulah kalau di peringkat rawatan yang kedua ini atau sekunder ini, kita disebutkan sebagai rawatan biologi untuk proses enak cemar untuk ataupun kita sebut sebagai enak cemar teraktif, dan ketika ini dilakukan pengudaraan selama 2 jam, iaitu dengan campuran di antara oksigen dan mikrob secara semula jadi di udaraan selama 2 jam, gantung kepada jenis loji tersebut. Kalau dari segi perbahasan fiqh, kaedah ini boleh disamakan dengan konsep tagyir, iaitulah proses perubahan secara semula jadi dengan menggunakan udara. Tetapi ilah najis masih lagi ada ketika ilah najis dan masih lagi dalam kategori air bukan najis. Pada peringkat yang kedua dalam rawatan sekunder juga ada tangki penjernih. Selepas mana air dirawat dalam tangki yang biologi ini dialirkan ke tangki penjernih, disebut sebagai clarifier lah, clarifier tank untuk pengikis dan terdapat pengikis enak cemar. Dan proses ini untuk mengasingkan air bersih supernatant dan air enak cemar, dan boleh kita samakan dengan konsep nazah, penyingkiran najis. Walau bagaimanapun, berdasarkan pemerhatian kami, ilah najis masih lagi ada ketika ilah najis dan masih lagi berada dalam kategori najis.
Kemudian peringkat yang ketiga, peringkat yang lebih iaitu peringkat tertiary, rawatan tertiary. Saya dimaklumkan di kini dia ada tertiary treatment building, di mana effluent yang akan ditapis menggunakan penapis membran pelbagai liang, variable pore membrane filter, dan jumlah semua penapis yang terdapat di TTB adalah sebanyak 106 unit. Jadi mungkin Miza ataupun Puan Adijah berisahkan nanti. Dan proses pengklorinan hanya berlaku selepas selesai proses di TTB. Walau bagaimanapun di LRK atau teknologi rawatan pembahan serantau KL Wangsa 2, fasiliti pengklorinan tidak diaktifkan pada peringkat ini kerana effluent tidak digunakan semula untuk proses oleh pihak Air Selangor. Jadi untuk proses nyah bau juga tidak dibuat secara khusus pada effluent, tetapi Air mempunyai fasiliti untuk nyah bau itu sepanjang proses rawatan berlaku, mula daripada peringkat rawatan preliminary hinggalah fasiliti inat cemar. Baik, jadi berdasarkan pemerhatian yang kami lakukan, kaedah penggunaan penapis membran ini boleh kita sambungkan dengan nazah, dan pengklorinan ini sama dengan penambahan bahan pun ada disebutkan oleh mazhab, ulama mazhab. Dan ketika ini di peringkat effluent terakhir didapati tiada lagi ailah najis sama ada warna, bau dan rasa. Dan kalau kita boleh perhatikan air itu pun dia air yang jernih. Jadi pada pendapat kami lah boleh diklasifikasikan sebagai air mutlak. Ini sebagai saya tengok ulangan baliklah kepada apa yang telah pun disebutkan tadi. Mungkin boleh berikan gambaran terhadap setiap tangki-tangki yang terdapat di rawatan Air. Ada tangki pembagian, kemudian tangki pengudaraan untuk fasa biologi, dan ini merupakan tangki jernih, fire tank. Dan kalau kita boleh lihat air effluent perawat yang disalurkan, dialirkan ke sungai, dia punya warnanya beginilah, jernih. Dan juga kami semua ahli pendidik dah bau dah. Cuma tak rasa saja bau, tapi memang tak ada bau najis lah berbanding dengan tank yang pertama. Okey. Jadi sebagai kesimpulannya, untuk part syariah ni saya nak simpulkan bahawa rawatan air di LRK Serantau KL Wangsa 2 telah pun mengaplikasi ke semua kaedah rawatan air mutanajis yang dikemukakan oleh para fuqaha. Jadi hasilnya effluent terawat adalah bersih dan menepati ciri-ciri air mutlak. Daripada sudut aspek kualiti air, ia boleh dikelaskan dalam standard A mengikut spesifikasi air oleh Jabatan Alam Sekitar. Kemudian jadi kita boleh katakanlah sebelah kutub hukum yang kami buat ialah air effluent terawat ini boleh dijadikan sebagai salah satu sumber alternatif untuk tujuan taharah kerana didapati berada dalam kategori air seperti air sungai. Dan data ini akan ditangkan oleh Syazah selepas ini mengikut spesifikasi standard kualiti air kemangsaan National Water Quality Standard. Walau bagaimanapun, jika terdapat air lain yang bukan daripada sumber pembahan, itu adalah lebih afdal dan perlu diutamakan. Jadi bermaksud, kalau kita kategorikan sebagai air mutlak, sekiranya terkena kepada badan pekerja geologi yang Muslim, dan mereka tak perlu tukar pakaian, boleh solat dengan air tersebut dengan walaupun tanpa muka pakaian. Jadi untuk part syariah sekadar itu saja daripada saya, dan untuk selanjutnya saya jemput Dr. Syazah untuk perbincangan dan untuk part sains kimia. Kan? Okey, terima kasih Dr. Mahyudin. So assalamualaikum semua. So saya akan sambung berkaitan dengan analisis dari sudut sains lah. Okey. Okay, so saya start terus lah. So tadi rasanya Dr. Mahyudin dah cerita banyaklah berkaitan dengan dari sudut syariah. So objektif utama kita adalah kita nak tengok, nak kenal pasti sama ada air yang telah melalui proses rawatan itu boleh dikategorikan sebagai air mutlak atau tak, dan kita boleh guna untuk kegunaan-kegunaan yang bersesuaian atau tidak lah. So dari sudut sains,
Okay, sebelum tu saya pun nak share sikit. So terima kasih jugalah saya nak ucapkan sekali lagi kepada IWK kerana menerima lawatan kami lah pada bulan Mei hari itu. So ni yang seperti yang Dr. Mahyudin yang dah share sebentar tadi. So kita ada ambil beberapa sampel untuk kita buat analisis di makmal. So ini adalah sampel pertama yang kita ambil, iaitu influencer lah, air yang masuk, which is yang proses pertama yang itulah yang belum melalui apa-apa proses lagi. So inilah yang sampel pertama yang kita ambil, yang kita panggil influence sample. So kalau kita tengok dari segi mata kasar pun memang nampaklah yang air ni belum lagi dirawat, ada warna, ada bau lah masa kita pergi kat sana semua kan. So air kedua yang kita ambil adalah air effluent. So yang ni boleh kita comparison lah, yang itu yang kita dah ambil gambar. So ini adalah sampel influence dan berbeza dengan sampel effluent yang kita ambil lah. So dan kita juga ada tambahan sedikit kajian, kita ambil sampel air paip daripada lab yang kita hantar itu just sebagai comparison lah, comparison parameter-parameter yang kita kaji untuk air sampel 1 dan sampel influence dan sampel influent. So kalau dari segi pandangan mata kita boleh cakap okey, air ini air bersih. Air sampel kedua ni kalau kita dah tengok dia kita boleh cakap dia clear, macam bersih. Air satu ni nampak macam kotor, ada bahan-bahan yang terasing lah dalam tu. Tetapi kalau kita dari sudut saintifik, untuk kita detailkan lagi, kita boleh buat analisis secara detail beberapa parameter untuk kita betul-betul tahu sama ada betul ke air ini mengikut kelas yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar, dan adakah dia betul mengikut standard kualiti yang telah ditetapkan oleh standard kualiti air kebangsaan lah. Okay, so ini adalah kami sampel yang telah kita ambil, kita hantar di Sanicam Resources. So dia adalah makmal yang telah diakreditasi lah, so dia accredited lab yang telah diiktiraf. So dekat sahaja di Bandar Estate Negeri Sembilan. So bila kita ambil sampel pada hari lawatan itu, memang kita terus direct hantarlah kepada makmal untuk kita elakkan apa-apa contaminations lah. So ini makmal yang inilah makmal yang kita hantarlah. So untuk analisis parameter, kita ada 20 parameter yang kita analisis. So 20 parameter yang kita analisis ini adalah berdasarkan physical parameters, chemical parameters and also biological parameters lah. So ada 3 parameters ni yang kita hantar ke makmal untuk buat analisis. So ini adalah 20 parameter yang kita analisis. So warna ini membezakan the biological, chemical and also the physical lah. So warna purple ni adalah physical parameters, warna hijau adalah chemical parameters and warna hitam adalah biological parameters. So ini adalah 20 parameters yang kita ambil. So 20 parameters yang kita analyse ini adalah berdasarkan parameter-parameter yang telah ditetapkan lah dalam standard air kualiti kebangsaan yang akan saya explain sekejap lagi. Okay, so untuk sebagai analisis, so ini yang saya cakap, okay, dalam water quality standard, okay, kita ada beberapa standard lah yang kita boleh follow. So untuk kajian kali ini saya follow 2 water quality standards. Yang pertama adalah environmental quality, wastewater and industrial effluents. So ia adalah standards yang telah ditetapkan for wastewater discharge from wastewater treatment plant and industrial effluent. So ini sangat bersesuaian lah dengan IWK sebab dia memang daripada wastewater lah kan. Alright, so the second one is saya ambil juga National Water Quality Standards, INWQS. So INWQS ini adalah standard yang kita gunakan untuk kita klasifikasikan sungai-sungai mengikut kualiti dan kegunaan dia. So dalam National Water Quality Standard kita boleh kelaskan dia kepada 5 classes. Okay, ada 5 classes lah. Yang pertama yang paling terbaik, yang clean, dan yang kelima adalah yang most polluted. So ini adalah 2 water quality standard yang saya gunakan untuk kita compare result yang kita perolehi lah daripada IWK.
Discussion pada pagi ini, presentation saya pada pagi ini adalah berdasarkan tiga results. Yang pertama adalah untuk Malaysian Sewage and Industrial Effluent Discharge Standards. Okay, hasil kajian yang kedua adalah berdasarkan calculations untuk water quality parameters with DOE classifications of water sampling. And last kali adalah kita buat calculations of the water quality index. Okay. So ini result yang pertama, which is saya nak comparekan berdasarkan the environmental quality wastewater and industrial effluent. So dalam standard itu kita boleh classifykan dia kepada standard A dan standard B. So apa itu standard A dan standard B? So standard A ni adalah terpakai kepada pembuangan ke dalam mana-mana perairan, pedalaman dalam kawasan tadahan yang disenaraikan dalam jadual ketiga, manakala standard B terpakai kepada mana-mana perairan pedalaman yang lain atau perairan Malaysia. So jadual ketiga itu adalah jadual yang banyaklah senarai-senarai sungai yang kita boleh senarai-senarai yang boleh dilepaskan lah air-air standard A dan standard B. So senarai kawasan tadahan yang standard A terpakai so adalah lista. So kawasan tadahan yang disebut dalam peraturan ini adalah di kawasan hulu sungai, di permukaan atau di bahagian atas permukaan pengambilan bekalan air bagi maksud kegunaan manusia termasuk air minuman. So itu adalah yang apalah klasifikasi standard A dan standard B. Okay, so bila kita kategorikan dia sebagai standard A dan standard B, dia ada value-value yang telah ditetapkan. So ini adalah summary, sebagai summary hasil kajian yang hasil analisis sampel air yang kita ambil. Okay. So untuk Malaysian Sewage and Industrial Effluent Discharge Standard, so ada beberapa parameter lah yang important yang kita analyse. So ini adalah parameters yang kita analyse lah, amonical nitrogen, biochemical oxygen demand, pH, color, total suspended solid, oil and grease, copper, lead, manganese, aluminium and iron. So ini adalah para parameter lah yang memang ada dalam standard Sewage and Industrial Effluent Discharge ini. Dan untuk kategori A dan kategori B, dia ada yang nombor-nombor ni semua adalah value nilai yang telah ditetapkan, okay, mengikut standard A. So standard A kalau amonical nitrogen dia kena paling tinggi adalah 10 lah. So standard B adalah 20. So saya dah colourkan, ini adalah data yang kita ambil. So bila kita tengok dekat sini, mostly semua parameters yang kita analyse untuk tap water, of course lah, tap water lagi lah, air pipe kan. Memang kita biasa pun guna air pipe lah untuk kegunaan harian kita. So sample effluent, semua parameters yang kita analyse menepati syarat-syarat standard A. So kita dah compare lah, so macam ini 1.17 standard A 10. So of course lah dia dia berada dalam kategori standard A. So untuk influent, so influent adalah air yang daripada proses pertama. So ada 4 parameter sahajalah yang standard B. So saya kalau kesimpulan kita boleh dapat daripada analisis data ini, air effluent, air yang telah dirawat tu semua memang dia dah boleh kategorikan pada standard A. Dan kalau dia dah boleh standard A tu, maknanya dia boleh jugalah alirkan kepada mana-mana sungai yang standard B itulah. So itu hasil dapatan yang pertama. So hasil dapatan yang kedua adalah kita compare dengan National Water Quality Standard. So National Water Quality Standard. So macam saya cakap tadi, National Water Quality Standard dia ada 5 kategori. So kelas 1, kelas 2A, kelas 2B, kelas 3, kelas 4 dan kelas 5. So ini adalah standard yang kita gunakan untuk kita analisis air-air sungai yang ada lah. So kajian-kajian yang berkaitan dengan air sungai, sebab kadang-kadang kita tahu air sungai ni ada juga yang bersih, ada juga yang tak bersih, ada juga yang telah dikontaminated, ada yang tercemar. So semua analisis yang berkaitan dengan air sungai adalah berdasarkan standard ini. So bila kita dah buat analisis, so kita tengok air sungai itu classes kepada kelas mana. So and setiap classes itu dikategorikan mengikut kegunaan air dia. So kelas 1 dalam keadaan semula jadi, kelas 2A air itu memerlukan rawatan konvensional, kelas 2B air boleh digunakan untuk rekreasi, kelas 3 air memerlukan rawatan intensif, kelas 4 hanya untuk tujuan pengairan, kualiti air itu adalah dalam keadaan sederhana saja, kelas 5
air yang tercemar teruk. So hasil kajian, macam saya cakap tadi, kita ada 20 parameter itu, kita kelaskan mengikut kelas-kelas yang berdasarkan National Water Quality Standards. So ini adalah hasil dapatan lah. Okay. So ini adalah 20 parameter yang kita kaji. So ini adalah classes 1, 2, 3, 4 dan 5. So 2 tu dia ada 2A dan 2B lah. So kelas 1 kita boleh kategorikan sebagai air bersih, clean, slightly clean, moderate, polluted and also very polluted lah. So kita dapat lihat dekat sini warna-warni ini melambangkan kategori berapa, sebab setiap kategori itu dia ada dia punya own parameters lah. So macam yang tadi standard A dan standard B, kalau kata American nitrogen, dia ada berapa limit value yang dia telah ditetapkan. So ini adalah hasil dapatan. So kita boleh tengoklah kebanyakan effluent yang telah air effluent, sampel effluent itu jatuh kepada kelas sama ada kelas clean ataupun slightly clean. Hanya ada beberapa parameters lah yang melebihi kelas 1 dan kelas 2 dari segi biologi, iaitu facial coliform and total coliform. So ini adalah bakteria yang memang adalah dalam water kebanyakan industrial ataupun wastewater discharge, tapi bakteria ini sebenarnya tidaklah memberi dia tidak bahaya kepada kita. So dia memang akan ada lah, sebenarnya sama ada dia tinggi ataupun tinggi. So it's just an indicator memang air itu adalah berdasar daripada wastewater discharge lah. And kalau kita melalui proses boiling water tu, sebenarnya dia dah boleh reduce, dah boleh hilangkan lah the bacteria. So bila kita klasifikasikan dia daripada segi kelas 1 sehingga kelas 5, kita tengok kebanyakannya memang memenuhi lah syarat-syarat yang kita boleh klasifikasikan dia sebagai clean and also slightly clean. So kalau influent ni memang kebanyakannya merah lah, sebab dia pun memang air kumbahan kan, air yang belum dirawat. Walau bagaimanapun masih ada juga parameters daripada air kumbahan tu sendiri yang kategori dijatuh daripada kategori kelas 1 dan kelas 2. So daripada semua parameter ini dan daripada semua data ini, kita boleh buat satu calculation, another calculations, which is the DOE Water Quality Classifications based on Water Quality Index. So daripada data-data itu ada beberapa parameter yang kita boleh ambil dan kita boleh buat calculations pengiraan berdasarkan Water Quality Index, WQI. So WQI ini pula adalah range ataupun calculations yang kita boleh persentagekan, kita boleh peratuskan di kategori daripada mana, clean, slightly polluted ataupun polluted. So ini adalah parameter-parameter yang perlu adalah untuk kita buat calculation. So ini adalah water quality status and WQI for the 3 different samples. So the tap water, the effluents and the effluents. So ini adalah parameter yang kita kira. So ini adalah parameter yang perlu ada juga untuk calculation. So kalau kita tak ada parameter ni tak cukup lah, tak bolehlah kita buat calculations WQI itu. So overall WQI, so ini adalah berdasarkan percentage. So tap water adalah 72%. So air effluents adalah 67% dan influence adalah 15%. So dekat sini secara saintifiknya, secara datanya, kita memang dapat membezakan air yang belum dirawat dengan air yang telah dirawat tu sangat nampak banyaklah perbezaan dia daripada segi peratusan. So peratusan air yang belum dirawat tu sangat rendah, 15%, dan dia jatuh daripada kategori very polluted lah. So air yang telah dirawat, walaupun dia dalam kategori kelas 3, dia moderate, so dia peratusan dah tinggi. So untuk kita pergi kepada air bersih tu sebenarnya 75%. So dia dah dekat-dekat lah. Tetapi kalau data sains ni, walaupun dia 74% pun dia tetap kita kategorikan dalam kelas itulah. So data tu kalau dari segi saintifik tu dia penting lah, walaupun berapa nombor tu akan agak penting lah untuk kita klasifikasikan dia daripada kelas mana. So secara keseluruhan kita boleh tengoklah, sebab tujuan utama objektif ni kita nak tengok air yang telah dirawat tu apa status dia. Adakah ada beza tak daripada sebelum dirawat dan selepas dirawat? Dari segi mata kasar memang kita nampak perbezaan dia. Tapi dari segi sudut sains adalah betul perbezaan mata kasar yang kita nampak tu kita boleh sahkan atau tidak. So secara kesimpulannya bila kita buat perbezaan dari segi sewerage water tadi, 2 standard tu kita nampaklah perbezaan daripada air yang belum dirawat dan air yang telah dirawat. So secara kesimpulan, ada beberapa parameter yang kita compare dan kita tengok dengan standard. So kita boleh kesimpulkan
Nah, dia pun selaras juga air yang telah dirawat itu boleh sama kategori dengan air tap water juga, and dia memang sangat berbeza daripada air influence yang belum dirawat lah. So the WQI untuk dia dalam kategori moderate. Okay, untuk classes dia jatuh dalam kategori kelas 3, and kita ada standard A and standard B. Dia comply lah the standard A and standard B, and of course air yang boleh dirawat dia non-comply lah sebab dia pun memang air yang belum dirawatkan. So itu adalah secara kesimpulan data-data yang telah kita ambil dan kita buat analisis kajian air. So itu sahaja daripada saya. So harapnya dapatlah memberi sedikit overview tentang apa yang kajian yang telah dilakukan dari sudut kimia air. Dan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Syazah di atas perbincangan dari segi aspek sains kimia air lah. Jadi terima datang kepada Dr. Muhammad Hafiz. Okay. Jadi alhamdulillah kita telah pun selesai kepada 2 perbincangan, dan so kesimpulan yang boleh kita buat daripada hasil kajian kami ini berdasarkan kepada data-data yang kita dapat dari segi syariah dan juga sainsnya boleh kita kategorikan lah, mengatakan bahawa air effluent ini jatuh dalam kategori air mutlak, dan juga saya rasa apa yang hasil kajian kita ini juga boleh disamakanlah dengan bersamaan dengan beberapa fatwa yang telah pun dikeluarkan oleh negara-negara luar seperti MUIS. Cuma MUIS ni di Majlis Ulama Islam, Majlis Ulama Islam Singapura, mereka buat tentang new water new water, tapi mungkin proses dia lebih ni lah, lebih detail lagi. Jadi MUIS, MUI juga, Majlis Ulama Indonesia dan Lajnah Fatwa Daimah Arab Saudi juga mengeluarkan fatwa yang sama, iaitu apabila sifat-sifat kenajisan air seperti bau, warna dan rasa tertentu hilang, maka ketika itu air mutanajis tadi boleh kembali kepada asalnya, iaitu sebagai air mutlak. Jadi saya rasa cukup sekali itu saja perbincangan daripada kami, dan selepas ini saya bukalah kepada pandangan dan juga komentar daripada panel-panel pakar yang kita ada selama 5 orang. Okey, jadi saya rasa saya bukalah open the floor kepada panel kita untuk memberikan pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertamanya terima kasih kepada pihak USIM, Dr. Mahidin, kerana menjemput kami lah daripada Indah Water bersama-sama dalam sesi round table discussion pagi ni. So daripada hasil pembentangan tadi, sebelum tu saya ada satu soalan lah nak tanya, sama ada keputusan daripada kajian ni memang akan terguna pakai untuk kesemua air sisa kumbahan Indah Water satu Malaysia, ataupun hanya untuk loji Titi Wangsa 2 tu sahaja? Sebelum tu saya nak tahu tu lah. Okay, untuk makluman puan, oleh kerana kajian kita ini kita dasarkan kepada loji rawatan kumbahan Titi Wangsa 2, jadi kita boleh gunakan untuk data ini untuk ni lah, dalam konteks rawatan Titi Wangsa 2 lah. Kecuali kalaulah di loji-loji yang lain juga mengamalkan kaedah yang sama, maka boleh kita samakanlah. Okey, faham. Jadi kita tidak umumkan kepada semua rawatan kumbahan. Sebab itu antara concern saya lah, sebab Indah Water setakat ni kami menyelenggara lebih kurang 6,000 ke 7,000 loji satu Malaysia lah, loji rawatan kumbahan. So setiap satu sistem tu mempunyai satu loji tu mempunyai sistem yang berbeza-beza. Sama ada dia hanya sekadar kolam, oscillation pond, aerated lagoon, dan ada sistem yang simple lah macam extended aeration dan sebagainya. Kalau ikutkan loji Titi Wangsa 2 ni merupakan antara loji yang advance lah, sebab kita panggil regional plant. Bila regional plant ni memang dia menerima, dia mempunyai kapasiti rawatan yang lebih besar, dan biasanya lebih pada 200,000 PE lah, population equivalent. So bila macam ni biasanya standard dia memang standard A, standard B. Standard A tu senang-senang je lah kami boleh comply.
Even kadang pelan tu tak perlu pun comply sampai standard A, tapi standard B je, whatever pun dia tetap boleh comply standard A. Sebab logi ni merupakan logi yang advance lah. Itu antara concern saya tadi, sebab saya risau kalau keputusan tu diguna pakailah untuk semua logi. Dan yang kedua, seperti yang saya nak maklumkan lah, logi ni memang ikutkan kami ada fasiliti yang latest yang menggunakan teknologi membran, tapi malangnya tak digunakan sebab kami tak ada keperluan lagi buat masa sekarang. Jadi setakat yang ada adalah sehingga ke proses clarification lah. Mungkin Cik Suamiza boleh betulkan kalau saya silap, dia sampai clarification. So air yang keluar tu adalah air yang kita panggil sampai secondary treatment je lah. Tu yang tadi saya tengok tadi slide ada tertiary. Cik Miza boleh ni tak clearkan? Di sini ya, puan ni ada Ya betul. Ya betul. Maksud saya dia sampai sekunder je. Betul tak Miza? Okey, betul. Cuma sampai dekat sekunder. Sebab untuk tertiary tu, untuk logi ni, keperluan untuk menggunakan tertiary tu sebab dia adalah untuk untuk kita removekan suspended solid. Dia punya main concern dia lah, suspended solid. So setakat sekunder kita punya parameter untuk suspended solid tu masih boleh comply dengan standard A dan standard B lah. Cumanya untuk tertiary ni bila ada keperluan untuk kita melakukan clarification lagi terhadap kita punya effluent untuk kita gunakan internally. Okay, so Tapi betul kita lah. tapi kita tak ada gunakan sistem tu setiap hari lah. Mungkin dalam sebulan tu sekali kita akan jalankan. So Tapi means bukan yang hari tu memang kiranya yang usin collect hari tu daripada final sekunder sekunder treatment bukannya daripada tertiary betul. Yang tu daripada effluent channel kita tu dia melalui tertiary juga, cuma kita tak jalankan membran tu. Okay. So maknanya dia konsep dia samalah, tu yang saya nak tahu tadi. Conclusion dia adalah air mutlak. Jadi saya nak tahu sebab kalau ikutkan slide ni sekunder dia masih mutanajis. Tu yang saya nak tahu. Jadi kiranya air tu sebenarnya masih peringkat sekunder, cuma dia lalu je kawasan tertiary tapi tiada treatment. Okey, tu yang kedua lah. Yang ketiga, saya cuma nak tambah, actually untuk tertiary tu fasa kimia pengklorinan, okey, kalau ikutkan itu adalah proses treatment yang paling simple lah. Dia lebih kepada fokus kita kalau pengklorinan ni lebih kepada untuk remove biological punya contaminant macam E. coli, bakteria semua tu kan, virus, lebih pada tu. Dia tak melibatkan konsep macam untuk kita treat ataupun kurangkan suspended solid dalam air tu sendirilah. Jadi so itu mungkin boleh dibincangkan sama ada yang tu boleh dikonsider mutlak sebab dia sekadar kita tuang chemical tapi untuk membunuh virus, bakteria dan sebagainya. Dia tak terlibat langsung dengan parameter lain, untuk remove parameter lain. Tu boleh dibincangkan. Okey, yang penapis membran pun actually dia ada 3 jenis yang mana dia ada sama ada microfiltration, ultrafiltration ataupun reverse osmosis. So setiap satu proses tu sendiri mungkin actually dia punya size penapisan dia tu agak berbeza. Yang mana untuk microfiltration size pore size untuk filter tu actually daripada 0.1 hingga 10 mikrometer. So yang ultrafiltration tu lebih halus lah, means daripada 0.001 ke 0.1 mikrometer. Tapi yang lebih baik adalah menggunakan reverse osmosis. Yang mana reverse osmosis tu kalau ikutkan memang tak akan ada apa pun yang melepasi dia melainkan H2O, air lah. So saya rasa iaitu memang kalau ikutkan memang confirm saya boleh yakin tak ada rasa bau dan warna untuk yang RO reverse osmosis. Tapi untuk ultrafiltration and microfiltration still ada lagi bahan mineral atau suspended solid yang masih boleh lepas lah. Itu yang boleh dibincangkan jugalah dalam sesi perbincangan ni.
Itu antara concern saya. Satu lagi mungkin saya nak bertanya, yang dimasukkan, saya kurang arif lah berkaitan mutlak tu sendiri. Adakah yang dimasukkan mutlak tu yang hanya boleh diminum? Sebab tadi nak compare dengan new water kan dekat Singapura. Dia new water di Singapura tu dia melalui proses tadi, UF, MF microfiltration, ultrafiltration dan juga reverse osmosis. Itu yang boleh menghasilkan new water, air yang boleh diminum. Sebab bila betul-betul dah sampai reverse osmosis, memang itu yang kita kata memang tinggal air je. H2O tu itu yang boleh diminum. Jadi kalau definisi mutlak tu adalah air yang boleh diminum, so maksud saya dia mesti melalui proses treatment tu lah sehingga ke proses reverse osmosis. Itu yang antara yang saya punya concern lah. Itu je kot setakat ni. Banyak pula, sorry. Mungkin saya boleh respon sikit pada air mutlak tu di yang Dr. Hafiz dan juga kita mungkin boleh betulkan juga saya. Air mutlak ni kalau kita tengok dari segi syaraknya ialah air yang boleh kita gunakan untuk taharah lah. Jadi mungkin bila sebut taharah ni termasuk dalam kita nak mengumur, nak berkumur menggunakan air mutlak. Itulah maknanya kalau sebut mutlak ni tak semestinya kita kena rawat dengan reverse osmosis. Tapi kalau ikut perbincangan fiqh terdahulu, dia cukup memenuhi sifat air ni, dia tidak ada lagi sifat najis, iaitu bau, warna dan rasa. Sajalah. Ulama air mutlak. Okay, terima kasih Puan Adijah di atas komentar tadi. Jadi kita boleh katakanlah untuk air yang sampel yang kita collect ni ialah di peringkat sekunder. Cuma dia melalui peringkat tertiary, cuma tidak dirawat dengan proses yang tadi kan Puan Adijah? Betul. Maaf tadi saya ada lupa ada satu tambahan lagi. Cuma saya boleh katakan yang loji-loji kita ni memang mana yang besar lah, loji-loji yang besar ni dia boleh comply standard A, tapi dia bukannya konsisten setiap masa. Ada masa yang kita tak boleh nak comply juga kalau ada isu equipment ataupun ada illegal discharge, ada overloading, dia akan berlaku means fluctuate lah, dia tak konsisten. Itu yang mungkin boleh di-consider juga lah dalam perbincangan ni lah. Saya buka lagi kepada yang lain, penanya yang lain jika ada semua. Maaf doktor, saya nak tambah sikit lah yang untuk compliance untuk logi Titi Wangsa 2 ni. Actually kita lebih advance untuk dia punya compliance, di mana kita punya logi ni kena comply dengan modified standard A. Tetapi modified standard A tu masih belum digazetkan dalam akta lagi lah. Sebabkan pembinaan logi ni dilakukan untuk program reverse of life masa zaman kerajaan yang sebelum ni. Jadi most of volume yang kita lepaskan daripada logi ni akan masuk ke Sungai Gombak, dan pada masa itu program reverse of life ni tengah diimplementationkan. And then kita punya logi adalah one of yang involved lah dalam program tu. Sebab tu kita punya compliance dia berbeza sikit daripada compliance yang ada dalam akta. So untuk modify standard A ni dia lebih stringent lah untuk parameter amonia dan juga BOD. Amonia kita kena comply 2 ke bawah. Kalau ikutkan untuk standard A, amonia kita kena comply 5. So itu je lah saya nak bagi tahu. Sekarang yang dapat pun memang serendah lah 1.17 je amonia. Terima kasih Cik Miza di atas komentar. Mungkin saya buka kepada Prof Musa. Kalau ada Prof Musa ada sebarang Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertamanya terima kasih kepada Adak-Ada Ustaz Mahyudin atas jemputan untuk hadir pada hari ini, dan selamat datang kepada semua panel yang ada. Masya-Allah ramai ini, satu discussion yang sangat barakah saya kira. Dan mungkin saya nak mula dengan ucapan tahniah kepada kumpulan ini yang mengambil inisiatif untuk mengadakan satu pendidikan yang pada saya nampak simple tapi cukup baik sebenarnya.
melibatkan aspek syariah, aspek sains, dan ini saya rasa dia sangat jauh lah dengan research di USIM ni yang memperkasih aspek integrasi nakli dan akli. Dan saya nak mulakan juga dengan satu pertanyaan, mungkin kepada ketua projek dan juga kepada IWK. Jadi as it is now, memang kita tahu bahawa IWK dia akan merawat, dan tadi kita lihat memang rawatan tu hanya peringkat sekunder, dan ini menjawablah bila kita dapat finding daripada rawatan. Bila saya sembang dengan Dr. Zaza, dia punya E. coli memang sangat tinggi lah. Jadi kalau lihat yang tersier tadi itu, dia ada perklorinan yang sepatutnya dia akan reduce, tapi keperluan itu memang sebenarnya tidak perlu pun. Jadi bila dia tidak melalui dia melalui tertiary, tapi bila tidak ada padanya perklorinan itu, jadi make sense lah. E. coli itu memang tinggi kita dapati dia punya content. Cuma saya nak tahu sekarang ni actually IWK dia cuma merawat, dan kita pun tahu tadi kebanyakannya dia comply dengan standard A, dan standard B itu dalam tangan insyaAllah, dan kemudian dia akan lepaskan ke sungai. Jadi soalannya, ada tak perancangan ketika ada bukit, mungkin isi dia buang saja, rawat dan buang, mungkin dia rawat dan dia guna, rawat dia guna, maknanya mungkin dia akan, tak tahulah, because saya pernah nampak certain content macam fosfat, nitrat itu ada, dan itu mungkin sesuai juga untuk tujuan pembajaan, penyiraman tanaman sayur dan sebagainya. Adakah cadangan mungkin in the near future benda ni akan dijual ke sebagai contoh kan? Maka Singapura tu New Water tu saya alhamdulillah dah pernah pergi dan pernah masuk tempat tu melihat sendiri. Dia jual air tu dibotolkan. Saya dapat dan sekarang saya simpan dekat office saya kat UK sebab saya tak lalu nak minum air tu. Walaupun secara saintifik memang sah-sah, memang dia comply. Memang dia comply dah boleh minum, tapi rasa kata orang Jawa tak tekel nak minum macam tu lah kot. Jadi adakah sebagai IWK ada cadangan untuk mungkin tujuan untuk pengairan ke, untuk ada kawasan sayur ke nanti kan dekat IWK punya peluang ke sebagai contoh as a project, dan untuk ketua projek, adakah ini part of your intention sebenarnya? Maknanya you buat kajian ini dan untuk melihat dia punya tahap-tahap klasifikasi tadi macam mutanajis, mutlak dan sebagainya. Adakah dalam pemikirannya itu, adakah memang untuk melihat proses itu untuk penggunaan mungkin kepada masyarakat kampung ke, ataupun mungkin macam tadilah, mungkin Ustaz WK tu belakang tu dah ada plot sayuran, jadi mungkin dah waktu dia boleh dia masuk macam padi tu kan untuk digunakan dan sebagainya. Wallahualam. Kalau sudah dapat respon yang tu dulu. Okey, boleh saya menjawab yang tadi Dr. Musa tanya tu? Okey, dari segi plan sebenarnya kita dah ada inisiatif daripada tahun 2013 yang mana air yang directly keluar daripada loji tanpa rawatan tertiary tadi tu, iaitu sekunder, yang tu memang sebenarnya kita dah guna pakai untuk pengairan landscape melalui projek 1LA 1 State. Masa tu memang setiap LA ni wajiblah ambil sama ada kita punya sisa enap cemar sebagai baja ataupun air tu sendiri untuk siraman di landscape, untuk landscaping lah. Sebab kita nampak air tu sendiri memang tinggi kandungan nutrien dia. So memang hasil dia tu memang kita ada juga buatlah pilot trial, memang merangsangkan yang mana bukan setakat pokok tu sendiri yang subur, rumput-rumput sekitar dia pun subur. So menyebabkan ada juga komplain lah pekerja rasa macam geram sebab dia kata terlalu subur, dia orang terpaksa maintain rumput pula. Sebab memang nutrient content dia masih tinggi. So kita dah guna daripada 2013 lagi. Pilot plant tu di mana ni Pak Alijah? Sorry, tak dengar? Pilot plant tu di mana you buat tu? Okay, kita ada buat di Majlis Perbandaran Port Dickson. Okay. Kita buat di sana menggunakan pakai kita punya sisa nak cemar dan itulah air bioeffluent itulah, kita panggil dia bioeffluent. Mana nak cemar tu kita panggil biosolid lah. Untuk kegunaan landscaping. Yang so far macam nak cemar tu macam mana you dispose dia? Okay, memang sekarang kita hantar ke landfill. Tapi actually by 2030 kita dah tak dibenarkan lagi. So sekarang ni memang di bawah research center. Memang bahagian saya ni lah, memang kami sentiasa mencari kaedah untuk mengguna semula bahan nak cemar tu. Sama lah bahan nak cemar dan juga air tu tadilah.
untuk pelbagai kegunaan. Sebenarnya kandungan dia selain daripada untuk baja, dia tinggi juga dengan calorific value, boleh digunakan untuk bahan pembakaran. Kira setara lah dengan bahan api lah, fosil tu kan, bahan fosil apa semua tu. Dan untuk yang terkini, start 2-3 tahun lepas, kami juga sebenarnya telah explore satu lagi kegunaan bioeffluent ni lah, yang mana kami dah bekalkan kepada industri, tapi melalui proses tertiary treatment lah, sebab industri ni pun dia sensitif. Even untuk komponen dekat industri tu, dia perlukan sampai tahap kita kena rawat sampai peringkat reverse osmosis. So pilot dia tu, pilot logi tu dah ada di Shah Alam, yang mana memang kita supply direct kepada industri itulah untuk kegunaan industri. So ni dah ada satu, tapi untuk kegunaan minuman tu belum lagi lah, sebab Malaysia ni banyak air lagi kan. Mungkin future tak ada masalah, sebab kita dah ke arah tu lah, kita dah ada teknologi, semua dah ada, tinggal untuk kita guna pakai je lah. Tu menjawab persoalan lah. Cuma nak tahu, quite interesting. Bila maknanya dah ada pilot plan, macam nak cemar ni, saya pernah buat kajian dulu, tapi daripada water treatment yang biasa lah. Macam kat Ismenya tu, dia ada masalah juga untuk pusat nak cemar tu. Dan masa tu apa saya buat, saya compare nak cemar tu konten dia dengan konten untuk tanah liat biasa yang biasa kat hitam tu orang buat untuk pasu. Dan nampak dia memang sangat comparable dan dia boleh buat untuk butter. Jadi similarly, saya nak tahu juga sama ada di WK dia ada dah buat ada kajian yang agak tara segi saintifik untuk nak cemar ini, because saya rasa potensi dia sebenarnya untuk baja tu sebenarnya agak tinggi. Kan? Saya rasa ini mungkin pandangan kasar saya lah. Saya rasa nak cemar konten nutrient mungkin much better daripada you punya air yang terawat tadi tu. Jadi mana potensi untuk katakan penggunaan untuk landscaping ataupun pada saya untuk sayur, saya rasa mungkin better, dan seharusnya itu perlu diteliti lebih lah. Kan, sebab nak cemar ni macam kata landfill pun tak pernah lagi lah kan. Jadi you kena find ways macam ni kita nak ni. Adakah mungkin ada buat research untuk ini? Mungkin ada collaboration dengan mana universiti ke? Dah ada. Sebenarnya kita dah sekian lama study benda ni. Even brick tadi, batu-batu pun kita dah produce. Tapi secara ni lah untuk kajian je lah kan. Kita juga ada buat, sekarang ni yang kita tengah production adalah baja tapi dalam bentuk pellet. Yang tinggal kita produce dan kita tabur pada pokok je lah. Cuma problem dia, Indah Water ni main business kami adalah merawat sisa kumbahan. Jadi kami ada limitation untuk nak commercialkan benda tu, tapi kami ada jugalah collaboration dengan mana-mana company, industri, macam tadi lah kan, yang untuk air tadi, bioeffluent, dengan industri kita bekerjasama. So production tu sendiri memang industri tu yang invest. Dia yang laburkan untuk tertiary treatment tu di logi kami. Dan dia terus supply ke industri dia. So banyak kami buat joint venture lah dengan company-company luar lah. Tapi R&D ke arah tu semua tengah diusahakan dan ada yang dah complete pun, dan tinggal untuk dikomersialkan je. Right, okay. So Ati it's good, you on the right track in that sense. Okay, terima kasih. Okay, ada lagi? Mungkin tu dulu Hananda. Okay, terima kasih banyak Prof di atas maklumat yang diberikan. Jadi untuk makluman juga, selain daripada kajian tentang air ni, kami ada satu lagi analisis juga lah potensi penggunaan biosolid tu dari segi aspek syariah lah, sebab dia berasal daripada najis, tapi paper tu masih lagi dibangunkan lah. So kita tengok tapi hari ni kita fokus kepada air lah. Baik, jadi saya rasa di antara yang penting juga dalam ni ialah untuk kita mendapatkan pandangan pakar syariah lah menyebabkan perubahan air. Dan mutlak ni sama ada boleh mutlak pun tidak. Saya jumpalah kepada mungkin Prof Sobir sama Prof Dr. Zaidi dulu untuk komen. Dr. Mahyudin. Ya, Dr. Yasmin. Okey, saya just nak cerita background tentang bagaimana idea untuk membuat research ni timbul. Jadi tadi kita dah ada daripada Indah Water, sebenarnya saya rasa 2014 telah datang satu proposal kepada Jawatankuasa Wilayah Persekutuan tentang status air yang digunakan untuk pertanian, seperti mana yang disebutkan tadi kan di Majlis Perbandaran Port Dickson. Jadi isu dia ialah seperti mana yang Datuk Musa sebut tadi tentang concern kita adakah untuk digunakan sebagai minuman.
Ketika itu kami membincangkan tentang bila kita nak status mutanajis ni, bila air itu digunakan dibawa dengan lori, jadi terkena pada pakaian pekerja, terkena kepada pakaian mereka yang menggunakan air tersebut sebenarnya bukan untuk diminum ketika tu. Air itu sebenarnya ditanya, isu dia adalah sekiranya air itu macam mana pengurusan air itu tadi. Kalau air itu mutanajis, kena dekat baju, tidak boleh dibawa solat. Dan sebenarnya dia tidak ada isu untuk kita minum. Ketika itu isu dia ialah yang dibincangkan di Majlis Fatwa Wilayah tentang status air itu tadi. Bila terkena pada pakaian ataupun tempat solat, bagaimana? Jadi itu yang timbulnya status kemutlakan air indah water itu tadi. Dan kita juga mengambil pandangan daripada pakar bahawa sebenarnya dia tidak standard, ya. Dia logi-logi ni berbeza. Itu sekadar background lah bagaimana idea untuk kita membincangkan sebenarnya status air itu tadi. Ya, begitulah Datuk dan Sahibul Samahah dan juga Profesor. Assalamualaikum. Itu saja Dr. Mahyudin. Terima kasih Prof. Okey, jadi itulah isunya yang saya sebutkan tadi juga, untuk kita memberikan mungkin solusi keringanan lah kepada para pelajar kerja utama yang terlibat dengan pengurusan air. Nah, kalau tak sampai ke menggunakan pun mungkin perbahasannya dari segi najis tak najis untuk benda pakaian lah. Okey, terima kasih Dr. Yasmin. Jadi saya buka mungkin Sahibul Samahah kita untuk berikan sedikit pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih atas jemputan ini. Dapat juga saya berkongsi banyak maklumat. Dalam kita nak menilai satu lah, terutamanya air yang kita nak bincangkan ini, pertamanya mungkin kita lihat dari sudut tujuan. Tujuannya adalah tujuan yang baiklah. Kita nak pertamanya nak mengelakkan daripada pencemaran. Dan daripada kesan itu tidak adalah mana-mana kesan yang mungkin boleh memudaratkan ya daripada proses yang dilakukan. Proses ni saya lihat tadi prosesnya tidak ada perkara yang melanggar isyarat dan sebagainya. Tak adalah di samping tak ada memberi apa ni daripada tindakan proses itu kemudaratan pada alam sekitar dan sebagainya, tak ada yang saya nampaklah. Tapi yang lebih utama adalah hasil daripada air yang dibersihkan tersebut. Dari perbandingan yang dibuat tadi, standard tadi, boleh terus share tadi tak ikut yang pertama tadi? Yang mana Prof? Yang first. Standard. Ya, standard yang Dr. Syazah ke yang Ya, yang Syazah. Okey, Syazah. Perbandingan tadi di antara tap water, influent dan effluent tadi. Okey. Yang pertama, yang first. Okey. Alright. Dia apa ni hasil daripada Sorry, kan dah unmute. Yang alright. Saya nak tengok yang ni. yang Okey, betul. ini kan? Okey, ini Yang ni yang standard A, standard B. Okey, maksudnya standard itu yang standard kalau 10 tu 20 tu Ini dia punya parameters lah. Maknanya kalau dia lebih daripada 10 tu dia bukan kategori standard A lah. So dia kena bawah daripada 10. Alright. So kita dapat tu macam yang effluent tu 1.17 lah. Tapi macam itulah yang tadi kata tu, inilah standard yang untuk water inilah discharge. Okey. Yang tap water lebih rendah lagi untuk yang ammonical tadi tu. Okay. Mungkin yang ammonical ni nanti boleh dikurangkan sekiranya ada beli klorin tu sebagainya lah. Itu maksudnya, kan? Kalau dari segi proses klorin tu dia hanya akan kebanyakannya akan remove all the bacteria sajalah. Okey. Bakteria. Bakteria yang macam tadi kan yang ada tadi yang saya tunjuk tadi yang ada vessel faliform. So dia sebab dia punya chlorinations tu dia punya functions adalah bila kita nak remove all the bakteria-bakteria tu lah. Yang yang bawah yang tadi lah. So itulah proses ketiga tu yang lebih kepada removing of biological punya parameters lah. Okay.
Cuma yang saya agak terkejut sikit yang tadi. Okey. Yang aluminium tu. Maknanya dekat tap water aluminium tinggi ya? Yang ni saya rasa mungkin dia ada dia punya, saya tak ingat dia punya berapa, dia punya parameter yang ditetapkan lah. Tapi aluminium ni dia ada juga siapa tak pasti dekat apa tu, dekat tap water yang kita ambil tu, sebab ini kita ambil daripada makmal tu sendiri kan. Mungkin ada leaking daripada dalam proses leaking dekat pipe juga, ataupun macam ada karat sikit, tapi karat lebih kepada ferrum lah. So itu adalah antara benda-benda yang mungkin akan affected sikit lah. Tapi walaupun dia tinggi, dia tetap, sebab yang ni adalah water quality yang berdasarkan air sungai. Untuk drinking water, untuk kita minum pun sebenarnya dia ada punya standard sendiri yang lain lah. So yang ni bila kita nak tetapkan yang dengan sungai sahajalah. So untuk yang tinggi tu saya pun tak pastilah dia really kenapa dia tinggi, tapi mungkin yang saya boleh cakap dia ada affected daripada segi saluran tu kot. Okay, jadi mungkin sampling tak sesuai tu kot, ataupun sampling tu. Sebab kalau letak kamera dia very polluted. Jadi kalau kita nak buat perbandingan ni, tap water tu sebab kita yalah, adakah dia tak, ini sebab dia salah satu parameter saja. Kalau kita tengok dia sangat banyak parameter. Saya boleh tunjuk yang dia punya. So kalau sebenarnya kalau kita nak ada, dia ada sangat banyak lagi parameters lah. Yang ini adalah National Water Quality Standard for Water. Sebab kalau ikutkan untuk aluminium, kalau di kategori kertas 1, dia kena natural level or absence lah. So memang ada sedikit value dekat situ. So tadi value dia 0.14 tadi. 0.14 kan. Sebab itulah kita duduk dekat area sini lah, kelas ke sini. So sepatutnya dia memang tak ada lah, tapi saya rasa itu macam salah satu factors yang mungkin boleh jadi, tak pastilah error ke apa. Mungkin kalau betul-betul nak really tu, kita boleh lagi hantar sampel lah untuk kita analisis balik. Tapi dia tak affect, dia kalau kita tengok tu just hanya satu parameter saja yang kita consider yang tu. Dia itulah. Tak adalah kita kata sebab parameter yang tu dah affect semua result yang lain. Sebab kategori sini ada banyak lagi lah parameter-parameter yang tapi saya tak analyse semula sebab banyak kan. Kalau betul-betul nak really macam daripada 10 parameter, berapa yang dia ikut the standard, berapa yang tak ikut the standard. So kalau tengok kat sini lah kan. Mungkin saya tambah sikit salah. Boleh Prof. Okey, mungkin untuk menjawab Sri Usama tu, untuk makluman dekat logi logi rawatan air sungai, kadang actually mereka ni menggunakan aluminium tu sendiri untuk merawat air berkenaan. Okay. Cuma yang ni dekat tap water tu lah. Betul, tap water. Dia menggunakan aluminium potassium sulfate masa rawatan tu. Tujuannya adalah untuk dia supaya koagulasi tu berlaku. Jadi supaya order cloudy tu, kita nampak macam teh tarik tu kan, dia akan turun dan dia akan habis lah. Jadi ada kalanya residu tu ada, okay? Maknanya aluminium punya residu kadang-kadang dia ada dekat dalam air pipe tu, okay? Dalam air pipe tu. Dan satu lagi source adalah mungkin daripada tanah tu sendiri, sebab dia macam ferrum. Aluminium ferrum ni adalah antara metal yang agak abundance lah dalam tanah lah, dalam tanah. Jadi kemungkinan dia datang dari situ juga. Tapi mungkin sebab yang ni kita berbicara pasal effluent, okay, biasanya memang kita bandingkan effluent ni, okay, dengan standard A dengan standard B sajalah. Dan I think macam Tuan Saza dia buat tambahan ni, okay, dia rajin, jadi dia classify untuk rivers ni. Sebab yang classification tu, yang interim tu biasanya adalah untuk classification river, sebab dia ada inisiatif daripada DOE untuk semua sungai-sungai yang ada dekat Malaysia ni, okay, dia akan classify 1 ke 2 ke dan sebagainya tu. Jadi kalau di polluted tu, jadi kerajaan akan pay more attention. Jadi itu mungkin I punya respon sedikit. Sebab betul-betul macam saya tambah sikit, kalau macam kita tengok dekat ni, standard A tu dia dah compare lah. Kalau dekat untuk standard A and standard B, 10 lah aluminium tu, tap water tu dia lepas lah daripada segi kalau kita nak compare dengan standard A and standard B. Yang tadi tu memang bila kita bercerita tentang kualiti air sungai tu, dia akan lagi lebih strict sikit lah. Dia punya value tu lebih at a trace level lah, yang lagi rendah lah.
harap macam Terima kasih. Daripada apa yang saya lihat proses dan hasil daripada inilah pembandingan antara tap water effluent dan influent tadi, setujulah dengan dapatan yang dibuat oleh pihak pengkaji mengatakan bahawa air itu air yang bersih lah, air yang bersih, maksudnya air mutlak. Cuma dari sudut untuk minuman itu mungkin dia perlu lawatan yang lain dalam proses yang last sekali kan. Dalam maknanya sekunder tadi tu, selepas daripada sekunder dia diangkat sebagai air mutlak lah, bukan mutanajis lah. Mungkin graf jadual tadi tu mungkin ada kesilapan mungkin kan. Dan untuk proses untuk minuman tu, kalau dah air mutlak, maksudnya kalau dibuat proses untuk minuman tu cuma tinggal tegel tak tegel lah. Tegel tak tegel. Maksudnya kalau nak diminum tu segi hukumnya suci, segi tegel tak tegelan aja lah. Ini dapat kataan baru ni, tegel tak tegel. Itu saja sudut pandangan saya begitulah. Sudut pandangan saya begitu. Setujulah dengan dapatan yang dibawa oleh pihak pengkaji. Cuma kerisauan saya tentang isu konsistensi. Isu konsistensi berdasarkan apa yang diberitahu, walaupun dia mungkin keadaan tu dia mungkin ada overflow ke apa ke yang mungkin hasilnya tu tidak berubah. Jadi macam mana nak memastikan bahawa hasil tu ada konsisten sebagaimana yang ada itu. Itu sajalah. Sekiranya hasilnya begitu, wallahualam, saya berpandangan dia adalah air yang mutlak. Beza ya, air mutlak tu maksudnya boleh dia suci dan menyucikan. Dia tidak lagi mutanajis. Cuma isunya lawan dengan air minuman, mungkin air mutlak. Tapi sama bila diminum, itu mungkin perlu kepada rawatan lain lah. Wallahualam. Terima kasih Prof. Cuma nak pastikan lagi yang kami tulis itu, saya tulis kalau ada alternatif air yang lain selain pembahat, maka itu lebih afdal digunakan lah. Itu boleh ke kita buat statement macam tu? Sebenarnya saya pun nak komen juga. Kalau pada saya, dia dah sama taraf dah. Cuma kalau dia dah sama dah, ada air mutlak. Cuma itulah, tegel tak tegel je. Itu sama isu yang kami bincangkan pun sebenarnya kalau kita tengok dari sudut fiqah, dia sudah melepasi standard air mutlak tu. Cumanya ada tak ulama membincangkan air mutlak yang tidak boleh diminum? Sebab dia suci semua, tapi bila kita tengok dari sudut kajian kimia, dia tu tidak solahiyah lah untuk dijadikan air minuman. Minum tak minum tu, itulah lihat daripada konten dalam tu, sama ada dia ada bakteria, tak ada bakteria, itu isu lain lah. Air mutlak itu kita katakan bahawa dia air yang suci dan menyucikan. Okey, nak boleh minum tak minum, itu isu lain. Adakah dia seperti hukum dia seperti air sirap? Dia boleh diminum tapi tak boleh menyucikan ataupun bagaimana begitu kan? Air mutlak tu suci mencucikan lah. Tapi sirap kita katakan air itu mutlak, suci dan mencucikan. Kalau kita nak minum tak minum, itu kita tengok cerita lain lah. Kan, kalau tiba-tiba dalam tu ada bakteria ke dan sebagainya, tak boleh nak minum lah. Tapi dia boleh digunakan untuk berwuduk dan sebagainya, boleh lah. Dia tidak najis. Tapi untuk minum tak minum, itu isu lain. Allahuakbar. Tapi sebenarnya sama kalau kita lihat air pipe tu pun kita tak dibahas untuk minum kan, kalau tidak dipanaskan kan? Sebab kalaupun dia bersih kan, kalaupun dia bersih bakteria tak ada chlorination, tapi klorin tu sendiri pun ada dia punya maknanya dia punya risiko. Betul. Sebab tu kena dididihkan. Jadi pada saya setuju sangat dengan Sabu Samaha dia kata sama taraf tadi tu kan. Sama taraf tu maknanya kalau you nak minum, kalau air sungai pun kita tak akan minum terus, kita akan panaskan dia dulu kan. Kalau kita rasa kalau macam hutan lah, saya perlu rajin masuk hutan. Kalau kita dapat air tu, kita akan ambil inisiatif untuk jernihkan dia, lepas tu kita didihkan dan kita minum. Jadi pada saya dalam konteks ni dia balik kepada macam yang sebut tadi lah, dia sama taraf lah. Jadi mungkin dia menyucikan dan suci dan menyucikan. Pada saya itu the conclusion, and the rest itu maknanya we leave it lah kepada mereka lah macam tu.
So yang 4 alternatif tu kami boleh inilah kena buang lah, sebab dari sementara ni kita tak kata afdal air lain tu kita bolehkan kita delete lah untuk 4 tu. Katakan bersama taraf dengan air mutlak yang sudah. Dan satu lagi mungkin anak-anak, I think macam worry yang Dr. Yasmin sebut tadi tu, pada peringkat awal kalau bawa air tu kena baju najis, bukan najis tadi kan, tu nak solat. Mungkin nak boleh confirm dengan ada mungkin. Saya rasa step tu tak ada pun, kan? Maknanya dia tak ada transport pun benda tu dengan lori ke semacam tu. Dan saya rasa dia terus salurkan dan tu masuk ke dalam tangki dan lepas tu treatment tu akan berlaku. Jadi maknanya mungkin insiden yang kata pencemaran ataupun kena percikan air itu mungkin untuk beberapa workers yang ekologi tu kot, wallahualam. Okey, untuk penjelasan tu saya boleh katakanlah kalau macam tak semua loji kita ni dekat dengan kawasan-kawasan industri ke apa yang nak menggunakan air tu. So kalau yang dekat, biasanya kita boleh terus pasang pipeline terus ke kawasan industri dan sebagainya. Tapi normally kalau yang jauh ni memang dia kena gunakan tanker. So ya betul. Macam yang lepas masa projek YLA1 State tu untuk pengairan landscape semua memang dia pakai tanker. Dia akan collect pakai tanker. So mungkin tu concern orang yang bawa lori tu, yang handle dia apa semualah. Mungkin kena terpecik kat baju apa semua pakaian. Saya nak tambah sikit untuk macam di Loji Indah di Titiwangsa sendiri, kita punya effluent tu sebahagiannya memang kita guna balik untuk internally sebagai housekeeping dan juga pembancuhan polimer lah. So memang mostly kita punya pekerja akan menggunakan air tersebut lah untuk buat cleaning machine apa semua. So mungkin kat situ pun ada jugalah percikan-percikan tu lah. So yang tu pun saya nak tahu jugalah untuk kita punya status pekerja kita dekat sini lah. Jadi untuk kalau berdasarkan pada Sahihul Samah tadi, boleh Cik Miza maklumkan lah. Mungkin lagi Dr. Hafiz akan tambah lagi yang ni. Untuk dapatan awal kita ni, maknanya kalau kita kata air untuk air mutlak, maksudnya kalau pelajar kerja itu pekerja Muslim, dia nak solat, masa tak timbul masalah lah untuk dia tukar balik bajunya. Kan? Boleh buat wuduk lagi. Boleh buat wuduk lagi kan? Kenapa nak risau? Boleh buat wuduk lagi. Yang isunya sebab kita ni sebab daripada air najis kan, tu yang timbul mungkin pangan tu. Okay. Cuma mungkin saya nak minta Puan Alijah respon sikit soalan soal bersama tadi, kerapan berapa kali biasanya berlaku tidak konsisten tu, overflow dan sebagainya. Cik Miza kalau untuk loji Titiwangsa 2, baik Cik Miza lah highlight. Saya boleh cerita yang pelan-pelan lain tau. Okay, untuk pelanggaran compliance lah saya cakap ya, non-comply effluent kita. Untuk dalam tahun ni, kita ada beberapa kali lah parameter kita tak boleh meet modified standard A tu, tapi mostly on parameter yang bukan parameter utama lah. Contohnya macam oil and grease, pH, macam tu lah. So kalau untuk yang parameter utama macam BOD, COD tu mostly kita boleh comply lah. Mungkin saya nak tanya, mungkin nak buat tambahan ujian boleh ke? Buat tambahan ujian tentang air influent tu dari sudut ada tak elemen najis? Sajalah nak cek. Maksudnya sama ada elemen najis, air kencing ke sebagainya, najis, ada tak di situ? Saja untuk kepastian je lah. Rasa macam tak ada kot. Tapi kalau kita nak kepastian macam mana, boleh tak agaknya? Kita nak ambil sampel, kita nak tengok situ, ada tak agak-agak lagi? Sebab kita punya influent tu yang incoming tu, sebab kita daripada toilet, dapur, so dia dah bercampur tau. Faham. So bila sampai dekat kita punya first incoming, kita punya preliminary tu, kebanyakan yang kita cakap physical najis tu, kebanyakannya memang kita boleh trap lah, kita boleh kaut semua kan. So kalau macam air kencing tu mungkin dia dah bercampur lah secara fizikal ni lah. Cuma nak test agak-agak, mungkin kalau secaranya tak adalah kot Dia sebenarnya elemen tu agak ada tak? Ada. Indikator dia ada sebenarnya. Sebenarnya najis ni dia kalau kita tengok E. coli, bakteria, daripada bakteria. Sebab dalam perut kita ni memang ada E. coli.
bakteria. So bila E. coli tu agak tinggi, means memang dia contam dengan najis tu sangat tinggi lah. Selain daripada tu mungkin macam tadi kan, kalau yang influent taklah, yang effluent yang keluar tu, mungkin suspended solid tu pun atau turbidity tu pun memainkan faktor lah. Sebab mungkin najis yang ada tu bila dah pipeline tu terlalu panjang sampai loji memang dah pecah, dah hancur, tak nampak rupa asal dia. So dia akan jadi solid, suspended solid. So bila yang keluar tu, kalau suspended solid masih tinggi, kita boleh katalah masih ada lagi lah unsur-unsur tu yang kita rasa maybe ada sikit. Ataupun dari segi kalau air kencing ni uric acid, macam biasa kita pakai apa, fosfat study, analisis fosfat pun tu satu ni juga kan, untuk menentukan lah. Boleh buat kajian tu ke? Boleh buat ujian tu ke? Betul. Dan saya tambah sikit, kalau kita tengok tadi antara dalam beberapa sekejap ya. Yang tadi, yang kalau kita compare dengan classes of tu, macam tadi yang Puan Alizah cakap tadi lah. So ada beberapa parameter ni sebenarnya dia one of the indicator ada bahan, ada najis lah juga. Ada 3. Tu nak tahu tu. Tu nak tahu tu. Sikit lah maknanya. Ada tapi sikit. Ada. Kat mana tu? Mana? Yang ni lah facial coliform ni, total coliform ni lah, dia adalah bakteria yang ada lah, yang dia macam boleh jadi satu indikator yang dia memang daripada bahan kumbahan lah. Cumanya macam sebab kita taklah spesifik ni najis apa, najis apa. Dia macam as a one of the indicator. Macam tadi Puan yang cakap, the phosphorus, nitrogen, nitrate. Nitrogen, total dissolved solid, total suspended solid ni adalah benda-benda yang suspended, benda-benda yang ni lah, ada turbidity. So itu pun yang kalau kita tengok kenapa yang dia tak, bagi saya, ini pendapat saya lah, yang mana bila dia jatuh dalam kategori 3-4 tu, is because that is one indicator dia memang daripada sumber kumbahan. Kalau kita tengok kat sini. Ada turbidity agak tinggi, fosforus agak tinggi. Ni lah, najis pun sangat tinggi. Itu mungkin one of the indicator lah. Tetapi bila kita comply dengan standard A dan standard B, sebab yang ni sebab kita tengok daripada segi water quality lah, sebab tu dia sangat tinggi lah dia punya kriteria tu. Cuma bila kita complykan dengan standard A dan standard B tu tak ada pun yang coliform tu semua. Itulah yang kalau saya boleh share sikit lah. Mungkin Prof pun boleh bagi komen sikit kot kalau ni. Dr. Syahzah, rasanya sebagai tambahan maklumat saja kepada saudara-saudara kita. Saya dimaklumkan oleh Ideologi, kalau ikut air yang masuk ke loji ni, dia 168,750 meter padu sehari. Dan daripada kadar ini, 90% merupakan air dan baki itu daripada ni lah. Maknanya kalau kuantiti air itu amat tinggi. Betul tak, Rizal? 90% lah air. Jadi yang lain itu dia bahan-bahan ni lah. Jadi bahan utama dalam air kumbahan ni dia air lah. Najis ataupun air kencing semuanya lah. Dia tak ada beza ya kesan tu daripada effluent dan effluent dalam fecal coliform tu. Dia sama. Ada beza. Yang ni darab, yang ni okey. Darab pada 5. Yang ni darab pada 9. Dia reduce lah, dia banyak reduce lah. Jadi in the way sebenarnya, sama-sama in the way sebenarnya apa yang sama tanya tadi tu dah ada dalam ni, dah diukur sebenarnya. Jadi macam disebut tadi tu, macam in fact ammonic nitrogen tu pun itu adalah datang daripada situ juga. Dia benar juga sumber dia. Kan? And then in fact bila kita tengok BOD kan, itu pun indikator tu juga. Facial coliform tadi memang je lah tu. Fosfat pun dia juga. Jadi dia beberapa parameter yang diukur ni, yang telah dilaporkan ni memang indirectly menjawab apa yang sama sebut tadi tu. Jadi memang dah ada kat sini. Dia embedded. Wallahualam. Jadi bersama maksudnya ini kita boleh kata lagi lah dalam kategori mutlak lah. Kalau dia punya dapatan begini. Mungkin air sungai masih mutlak, cuma mungkin boleh letak balik lah. Letak balik tadi tu yang kata afdaliyah. Sebab mungkin tapi nak tahulah kesannya itu kepada kesihatan ke macam mana? Ada kesan tak kesihatan benda tu? Bila wujudnya benda tadi tu. Kesan kepada kesihatan bagi saya adalah dia akan apa-apa pun dia akan memberi kesan kalau kita consume.
Kalau selagi benda tu kita tak consume, dia tidak ada memberi kesan lah. So kalau benda tu, walaupun dalam tu kita tengok ada coliform tu tinggi, kalau kita setakat kena tangan tak ada masalah pun. Apa-apa benda yang akan memberi kesan bila kita minum, kita directly terus masuk ke dalam badan lah. Tetapi dari segi macam kena sentuhan kat kulit ke apa ke, saya rasa tidak ada memberi apa-apa kesan lah. Kalau kita Melainkan terus direct minum. Tu okey. wah, tapi kalau tengok pada parameter tu, kalau kita direct minum pun nanti yang tu kalau betul-betul nak tengok memberi kesan kena compare pula dengan national drinking water quality. Sebab kalau drinking water quality dia ada dia punya parameter sendiri pula. Itu kita boleh compare betul-betul lah. Tapi macam promosi cakap tadi, tak adalah air tu kita betul-betul terus direct minum kan. Kita mesti akan at least boil dulu ke atau apa. So bagi saya dia tiada kesan apa-apalah. Tidak ada kesan yang mudarat lah kepada kita kalau kita betul-betul kena air tu. Itu pendapat saya lah. Okay. Terima kasih Dr. Syazah atas respon. Jadi saya rasa kita ada lagi seorang panel kita iaitu Dr. Hafiz. Dr. Hafiz untuk makluman, Dr. Hafiz setakat ni saya maklum Dr. Hafiz pernah mengadakan kajian pasal ni lah, pasal misi basuh kan. Misi basuh membasuhkan kualiti apa? Sama ada penggunaan misi basuh tu boleh menyucikan najis. Mungkin ada penting yang boleh kita dapat daripada Dr. Hafiz. Al-Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Mahyudin Saleh atas jemputan untuk menuntut ilmu sebenarnya. Dan tidak lupa pada tim penyelidik, ada sahabat saya di situ, Profesor Madya Dr. Yasmin Hanani dan sahibus samaha Profesor Madya Dr. Mizairi Siritis, Profesor Musa Ahmad dan semua yang ada di dalam ini. Baik, saya hanya akan melihat daripada perspektif fiqh, perspektif syariah compliant. Bagi saya ini dari segi orang kata apa, concern kajian yang kita menggunakan teknologi semasa perkembangan sains, instrumen saintifik untuk mengukuhkan ataupun mengesahkan hukum fiqh dalam konteks kemutlakan air, tahir, mutahhir. Jadi saya rasa ini sebenarnya hal-hal yang dapat mengukuhkan keyakinan kita bagi sesuatu hukum, especially dalam perkara-perkara yang mana dahulu dinyatakan oleh ulama kita hanya berdasarkan kepada beberapa parameter tertentu. Contoh kalau katalah kita tengok dalam penentuan orang kata apa, tuhuriyatul ma' di sini, dan juga dari segi najasatul ma' kita dapati bahawa para fuqaha kita hanya meletakkan 3 parameter lah kalau saya katakan di situ, dari segi laun, warna, rasa dan bau. Jadi 3 ini. Dan kalau kata kita tengok apa yang dinyatakan oleh tim penyelidik, jadi maknanya ada 20 parameter. Jadi sifat fiqh ini adalah al-hukmu biz-zahir, dengan setakat mana yang dapat dicapai oleh panca indera hawas manusia, yang mana dapat dihidu, dapat dilihat, dapat didengar. Jadi dengan keupayaan kita kata teknologi yang terbatas pada zaman perbincangan hukum itu berlaku. Jadi saya juga berpengalaman sahibus samahah dan juga Ustaz Dr. Mahyudin dalam kajian sebelum ini tentang kebersihan pakaian bernajis menggunakan misi basuh dan juga basuhan dobi itu. Jadi dalam sampel kajian itu maknanya kita test dari segi kenyawujudan najis pada pakaian. Maknanya kita tak test pada air sebab air itu dia disalin, dikeluarkan daripada mesin basuh dan dimasukkan orang kata apa, air baru. Jadi kita menggunakan kaedah DNA profile analysis yang mana antara dia punya itu kita hantar pergi ke makmal kimia. Jadi prosedur pengujian itu adalah rahsia, makmal kimia tak bagi kepada kita, dia cuma bagi result. Dia rahsia.
Sebab apa di Malaysia ni yang paling akurat sekali hak makmal kimia, tak boleh petikai. Kan kalau kita petikai tu kira macam kita petikai Quran Sunnah lah. Kan tapi resultnya kita tahu. Jadi sebelumnya itu dia menggunakan PCR test, polymerase chain reaction tandem test itu. Jadi dengan 3 sampel kencing, kemudian darah kita ambil, darah betul, darah orang. Kemudian kita menggunakan najis manusia, mudahlah sebab sampel tu kecil dan limit. Tapi dalam konteks air sisa terawat daripada kumbahan ni, ada beberapa isu. Dari segi fiqhnya maknanya saya bersetuju dengan sahibus samahah Profesor Dr. Mizairi Siritis bahawa apabila telah berlaku kita kata taghayyur an-najasah itu sama ada bil mukasara ataupun bin nadhi ataupun bi idafatil ma ataupun bi taghayyuril ma bi nafsi, maknanya perubahan tu berlaku disebabkan dawamul muksi ataupun tulul muksi. Jadi benda tu clear, saya rasa tak jadi isu. As long as maknanya 3 parameter tadi, bau, warna, rasa tu telah selesai, telah hilang. Okey. Maknanya dari segi kemutlakan air untuk berwuduk dan juga tidak najis itu saya rasa clear. Cuma saya nak respon sikit dari segi orang kata apa, boleh minum ataupun tak boleh minum. Maknanya saya rasa saya bersetuju. Kalau katalah dulu-dulu, sebab saya ni mai daripada kampung belah Kedah. Yang dulu-dulu tu, sungai besar tu kadang-kadang dia attach dengan tandas. Tandas zaman dulu-dulu tu dia direct terus buang dalam sungai. Dan sungai itulah orang duk buat mandi, orang duk basuh baju dan sebagainya. Jadi sungai itu tetap dihukum sebagai orang kata apa, bersih, tahir mutahhir. Cuma dekat kawasan jatuh najis tu saja dihukum sebagai mujawarah al-ma' bin najasah. Kat situ jangan kita duk ambil air buat basuh baju, buat minum, kita pergi ambil kat kawasan lain. So maknanya orang kata dari segi itu benda tu dah clear. Cumanya kita nak minum, biasanya kita tak minum dari air sungai tu. Kita akan minum dari air pipe yang ditahan, orang kata apa, yang disediakan zaman tahun 80-an dulu. Hak kerajaan sediakan tu, pakat pergi tahan tu pun kita balik, kita masak. Cuma menarik kalau katalah tim penyelidik boleh membuat satu pengecualian pada penggunaan air ni. Sebab saya nampak tadi daripada awal tujuan objektif kajian ni adalah untuk nak memastikan adakah air ini najis ataupun tidak, bukan untuk tujuan minuman. Dan bagi tujuan minuman saya rasa benda ni dalam 50 tahun akan datang di Malaysia dia bukan menjadi problem, sebab kita duduk dalam kawasan yang dikelilingi air, sumber mineral kita di bawah bumi ni saya rasa berlambak kan, banyak sangat air mineral kita, jadi tak jadi isu benda tu. Jadi mungkin boleh tim penyelidik masukkan di dalam laporan bahawa air ini bukanlah dihasilkan untuk tujuan sebagai minuman. Dan kalau kita tengok dalam fiqh pun tadi saya ada nampak isu bila kata sanggup minum ataupun tak sanggup minum, dari segi fiqhnya benda tu boleh minum. Air sungai pun kalau kita nak minum, minum. Tapi dari segi tergamak tak tergamak, benda tu dia kembali kepada uruf kita lah. Dalam fiqh saya pasti ada satu hukum yang ulama bincang, iaitu tentang ma' al-musyammas. Kan? Ma' musyammas ni dia tahir mutahhir, tapi apabila diletakkan di dalam kawasan yang bijana, bekah yang terdedah pada matahari, ataupun diletak pada dalam tung drum hak besi berkarat. Jadi fuqaha Syafi'iyah, Imam Syafi'i sendiri mengatakan makruh. Walaupun pandangan Imam Syafi'i ini dijawab balik bahawa sebenarnya Imam Syafi'i kata makruh berwuduk dengan air musammas ini kerana boleh menyebabkan baros. Tetapi doktor kajian terletas seperti yang dijawab oleh Imam An-Nawawi bahawa sebenarnya fakta tu pun tak tepat. Dan punca dia bukan menyebabkan baros, tapi disebabkan kerana tong drum besi daripada besi karat tu dia akan naik macam lapisan apa, orang sains dia tahulah. Jadi hak bahagian tu saja kalau katalah kita terminum, kita terguna, walaupun dia bersih dan boleh berwuduk, jadi oleh kerana ada tendensi untuk memudaratkan kesihatan, jadi dihukumkan
benda itu sebagai makruh. Itu pun hanya di negara-negara yang musim panas. Tapi kalau katalah di kawasan-kawasan yang selamat, maknanya tak jadi isu. Jadi bukan menjadi kita kata satu perkara yang menghalang kita untuk kita letakkan kategori baru pada hukum makruh penggunaan air ini secara direct untuk minum. Disebabkan kerana dia dikhawatiri mengandungi kita kata apa nama itu, masih ada elemen-elemen yang seperti E. coli dan sebagainya yang masih tersisa sebagai contoh. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang keduanya, saya nak tanya juga tim penyelidik, apakah komposisi utama kumbahan daripada najis ni? Sebab kalau tengok tadi ada 20 dia punya kategori dia, 20 parameter tu. Kan? Sebab kalau kata kita tengok kat situ ada oil, grease, kan, minyak, dia sebenarnya bukan mai daripada tu saja. Mungkin dia mai daripada sumber lain, mai daripada makanan yang kita masak kat dapur kan. Ada orang duk pesan kalau minyak ni kita kena bungkus ni, dia tuang terus minyak tu direct terus lepas ke dalam orang kata apa, air wakil punya pembentung. Jadi kita kena klasifikasikan betul daripada 20 parameter tu mana parameter yang direct berkenaan dengan najis. Sebab minyak tak najis. Kan? Sisa-sisa basuhan hak kita basuh, kita kata macam ayam kalau rumah daripada rumah orang Islam lah. Air tu maknanya dia kotor tapi tak najis. Kan? Macam kita gulai sebagai yang kita basuh nasi apa semua pinggan mangkuk kita tu, dia tak najis tapi dia kotor. Cuma beza najis lain, kotor lain. Jadi maknanya saya cuba duk try to determine, verify daripada 20 tu mana yang direct dengan najis. Jadi pada daripada 20 tu jika ada beberapa parameter yang direct dengan najis itu telah mengalami perubahan. Hak tu yang kita nak tekankan dalam fiqh. Kan minyak tak boleh berubah tapi kita nak tahu hak mai daripada najis tu bila kata hilang 3 parameter asas ni, bau, warna, rasa tu, walaupun bahan-bahan lain, komponen komposisi lain tu ada di dalam air itu, tapi elemen utama yang membentuk kenajisan, najasah al-ma' itu telah hilang. Kan? Macam air sungai lah, dalam tu ada kelebok, dalam tu lumpur-lumpur, bukan kelebok lah. Orang Kedah ni, saya ni bukan orang Jawa, di belah Kedah tak ada Jawa. Jadi ada lumpur dan sebagainya, masuk sampah dan sebagainya, dia kotor. Dan di situ mungkin ada E. coli-nya, ada bakterianya, ada apa nama ni, botulinum type A-nya, kan? Ada semua kat situ, kan? Racun dia bersih tapi berbahaya. Macam itulah juga E. coli, dia berbahaya. Dia bukan mai daripada najis saja tapi mungkin dia mai daripada sumber lain. Okay. Jadi sebab tu dalam penentuan hukum, pandangan saya lah, dari segi fiqh kita jangan ikut dia punya parameter rawatan air wakil, tapi kita kena ada standard kita, dia punya at the bottom line tu sampai setakat mana fikih benarkan. Kalau katalah saya tengok tadi rawatan peringkatnya itu ada 3, preliminary, sekunder, tertiary. Jadi dalam kajian ini, penyelidik mesti letakkan tahap mana sekunder ke ataupun mesti tertiary. Jadi bila katalah lebih daripada tahap ini dianggap bersih. Walaupun mungkin dari sudut saintifik, dari segi dapatan sains bacaan result dia punya persentage dia tu masih dianggap benda tu ada. Saya cakap benda ni base kepada dalam kajian mesin basuh dulu, 3 sampel najis iaitu air kencing dia mudah hilang sebab dia sisa kumuhan. Kemudian najis juga mudah hilang, cuma problem darah. Darah apabila kita membuat PCR test, pada peringkat PCR pun actually sebenarnya dah dianggap negatif. Kesannya tu dah hilang. Tapi dia ada dia punya warna-warna dia sikit macam nak warna light. Orang kata apa, merah susu ni orang panggil warna apa? Purple lah. Bukan purple lah, lama orang perempuan saya panggil warna merah susu. Kan? Jadi pink sikit ke? Ya? Pink sikit ke? Betul. Dalam orang kata apa, very light pink, kesan tu ada. Salmon pink. Lebih kurang tu lah Dr. Yasmin.
dia warna ni, kalau orang lelaki dia tahu pink, orang perempuan salmon lah, apalah semua tu dia tahulah. Baik. Jadi, tapi oleh kerana kita nak test menggunakan DNA analysis profile tu, kita check. Bila kita check, sebenarnya dapatannya itu menunjukkan yang kesan darah tu masih ada. Kesan tu masih ada. Tapi pada peringkat PCR test, sebenarnya benda tu dah negatif. Cuma bacaan dari segi mesin, bahasa saya lah, maksudnya dari segi saintifik punya bacaan, dia menganggap benda tu dah ada. Tapi kita sebagai penyelidik, kita mengatakan bahawa di peringkat fikih, benda tu kalau dilihat menggunakan mata kasar manusia memang tak nampak. Kalau pakailah mikroskop pun tak nampak. Dia kena pakai alat canggih yang ada kat makmal kimia tu baru nampak. Ada tapi result tak ada. Maknanya ada kesan darah tapi tetap juga negatif. Jadi sebab tu dulu ulama kita sebut dalam kitab fiqh bahawa sekiranya laun asura zawaluhu fahuwa ma'fuun anhu. Tu hebat ulama kita dulu. Maknanya kes darah ni memang sukar untuk dihilangkan. Jadi sebab tu saya mencadangkan supaya penyelidik dapat verify apa komposisi komponen daripada 20 parameter ni, hak mana yang very related dengan najis. As long as hak tu resultnya negatif, maka boleh kita consider ia adalah air itu adalah air yang mutlak, mutahhir, dan kita tambah tadi, kita katakan bahawa mungkin tidak digalakkan yukroh untuk digunakan bagi tujuan minum sebagai contoh. Sebab apa? Sebab kita mempunyai sumber air yang original, yang lebih banyak. Jadi itu. Kemudian seterusnya saya rasa itu saja kot. Pandangan lah, bukan kata sebab orang buat kajian sedap kita nak komen, bukan kalau kita nak komen. nak disrupt research orang ni cukup mudah aja. Tapi orang kata apa, maknanya jika boleh lah, jika dapat. Sebab apa? Sebab saya nampak daripada pembentangan result tadi hanya dilihat pada keseluruhan parameter yang dirawat pada air itu, resultnya dalam perbandingan A dan B itu. Kalau boleh saya macam yang Sahibus Samahah Dr. Miss Zairi nak tu, kalau boleh kita nak tengok air yang dikesan mengandungi najis pada stage 1 macam mana, pada stage 2 jadi macam mana, pada stage 3 jadi macam mana, dan kita tengok result yang ada di dalam itu. Jadi itu. Saya rasa itu saja, dan selebihnya itu saya kembalikan kepada tim penyelidik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Dr. Hafiz atas pandangan, saya rasa pandangan yang amat penting untuk kami buat kajian ini lah. Mungkin kalau tak dapat selesaikan dalam kajian yang ini pun, mungkin akan datang kita akan tengok dengan lebih terperinci lah terhadap cadangan yang diberikan. Cuma saya mungkin boleh minta respon daripada Cik Miza ataupun Puan Haliza tentang soalan yang ditimbulkan oleh Dr. Hafiz tadi tentang komponen utama yang terdapat dalam air kumbahan di Al-Buki. Okey, Assalamualaikum. Okey, komponen utama untuk makluman sumber kumbahan dalam loji indah water ni actually berpunca daripada perumahan domestik lah. Kita tak industri, kalau ikutkan di Malaysia kita tak cover, kita cover domestik saja. Maknanya dari rumah tu merangkumi tandas, bilik air, sinki, dapur. Maksudnya kalau orang basuh baju ke apa semua tu, kalau dia connect dia punya hose dia tu pergi ke dalam toilet, itulah sekali lah tu. Maksudnya basuh baju, masak, dan dalam bilik air lah, tandas, mandi dan sebagainya. Tu yang menyebabkan kenapa komposisi dia berbanding daripada najis tu, actually banyak air daripada najis. Sebab bila kita rakyat Malaysia ni banyak guna air kan, even flush kan, flush, mandi, membasuh. So tu kenapa dia banyak air lah di dalam kita punya sistem rawatan kumbahan ni. So menjawab kot soalan. Terima kasih. Okey. Jadi
hampir kesemua panel telah pun memberikan pandangan. Jadi jika ada apa-apa lagi tambahan, penambahbaikan ataupun yang nak dibangkitkan, saya buka lagi. Kalau ikut masa kita ada lagi dalam 12 minit lagi lah slot ini. Ada saya pun sama ada kepada penyelidik ataupun kepada panel kita lah. Saya nak sikit, saya nak ucapkan terima kasih lah dekat Dr. Hafiz. Saya rasa itu satu pandangan yang sangat membuka mata saya jugalah untuk comparison, sebab sebelum ni saya bila buat analisis tu kita macam betul-betul nak compare standard A atau standard B. So kita nak tengok air tu boleh guna ke tak balik untuk kegunaan tu kan. And mungkin saya akan daripada segi parameter tu memang ada parameter-parameter tu yang as an indicator of the najis tu. Tapi najis tu pun kita kalau betul-betul nak tengok najis tu memang betul lah macam Dr. Hafiz buat kajian tu, memang kita kena tengok melalui PCR ataupun DNA lah, itu yang lebih tepat lah. Cuma bila kita tengok sekarang ni IWK dia punya air tu percentage of water tu lebih banyak. So kalau betul-betul saya rasa betul-betul nak directly ambil najis tu, mungkin kita takkan dapat a very high concentrations lah. Maybe concentrations tu maybe at a trace level sikit saja. Tapi daripada segi parameter, analisis parameter tu saya boleh katakan yang dia as a indicator ada kehadiran najis tu. So boleh ke kalau bila kita tengok dia dijadikan sebagai indikator ada kewujudan najis, dan bila kita tengok comparison effluent dengan effluent tu ada perubahan dari segi concentration tu dia berubah kepada yang lebih sedikit, boleh ke kalau kita consider itu adalah mengalami perubahan? Boleh ke doktor? Nak tanya sikit lah. So macam bagi saya macam dia boleh dijadikan sebagai indikator ada kehadiran najis, dan kalau kita tengok dia punya concentration tu reduce, bolehkah dia dijadikan sebagai satu indikator yang mengalami perubahan? Macam mana? Saya minta laluan daripada Sahibus Samahah untuk jawab, boleh? Soalan daripada Dr. Hafiz. Baik, dia begini Doktor. Dan saya nak menjawab benda ni dengan menggunakan pandangan fatwa di dalam kitab fiqh ni. Apa yang dinyatakan dalam kitab fiqh ni mungkin dari segi aplikasi dia tak sama realiti yang berlaku di dalam indah water. Cumanya isunya, kaedahnya ialah idza balagal ma' qullatain lam yahmil khubusa. Apabila air itu lebih daripada 2 kolah, lebih kurang dalam 270 liter ke begitu apa nama itu Dr. Mahyudin. Jadi sekiranya kuantiti air itu secara keseluruhan kita kata maknanya tidak mengeluarkan bau, warna dan rasa, kerana mungkin najis itu dia mendap pada certain tempat. Kita jangan nampak kolah, kita duk bayang kolah indoor water ni macam kolah masjid. Sedangkan sebenarnya dia lebih besar daripada itu. Sebab tu saya kata tak boleh kias. Cumanya ulama bincangkan benda paling minimum. Kita kata dalam 2 kolah tu. Jadi maknanya secara keseluruhannya al-hukmu lil aghlab. Maknanya dia melihat kepada mana yang lebih dominan, mana yang lebih besar. Dan timbul satu isu macam mana sekiranya air itu dia bernajis. Maknanya ada najis. Kita kata air yang banyak, 2 kolah, tapi kita nampak ada kesan najis duk parking kat kawasan bawah dekat dasar sungai tu. Jadi yang najisnya ialah dekat kawasan tu saja. Dia punya mujawarah dia, border dia, sekiranya dapat dikenal pasti dalam berapa cm ataupun berapa meter daripada situ, lepas daripada situ dianggap sebagai bersih. Tak jadi masalah. Katalah sungai 2 meter, ada mendapat najis di bawah itu, tapi hak bahagian atas semeter ataupun 2 meter yang air bergerak laju tu, of course kita kata dia adalah bersih. So tak jadi masalah untuk digunakan. Dia sebut dalam masalah, kalau tak salah saya, al-ma' al-jari, air yang bergerak lalu dekat kawasan najis. Jadi hak dekat kawasan najis tu saja yang bernajis. Jadi hak sebelum bersih, hak selepas itu sekiranya dia terpisah, dia najis. Tapi jika dia bercampur dengan jumlah kuantiti air lain yang bersih,
maka ia dihukumkan sebagai bersih balik. Wallahu a'lam. Faham. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Hafiz. Okay, Dr. Sohaibul Samaha ada nak tambah apa-apa lagi? Tak ada. Okay, so kita ada lebih kurang 7 minit lagi untuk mengakhiri. So yang terakhir ni saya bukalah seandainya ada lagi daripada panel, daripada panel ataupun daripada ahli pendidik. Nampak diam tu macam tak ada apa dah. Saya tambah satu lagi, jika diandaikan seperti yang macam Prof Musa kata tadi, kita nak komersialkan air itu, maknanya dia perlu di label lah. Dan cadangan saya lah, maknanya perlu di label. Air ini adalah berasal daripada air sisa kumbahan yang telah terawat sekian untuk kegunaan apa-apa. Kan? Lain berbeza dengan air yang telah dilepaskan dalam saliran sungai, jadi hak tu dia tak jadi isu. Jadi bila letak di dalam botol, dia dikomersialkan. Macam racun. Dia adalah tahir tapi bukan bersih, tapi bukan boleh buat minum. Jadi dia ada label dia. Maknanya kena untuk peringkat kita hari ini, jadi kita perlu letakkan label untuk kegunaan kita kata tanaman ke pertanian dan sebagainya, bagi clear, bukan untuk uduk. Kan? Baik, terima kasih banyak Dr. Hafiz cadangan yang baik sekali. Okey, jika tidak ada apa-apa, saya sebagai ketua pendidik mengucapkan jutaan terima kasih. Banyak terima kasih kepada semua panel yang memberikan pandangan pada hari ini. Fadil Sohaibul Samaha, Dr. Mizairi Sitiris, Dr. Hafiz, Prof. Datuk Musa Ahmad, Cik Nur Suhamiza, Puan Alija, dan semua Dr. Yasmin, Dr. Syaza di atas pandangan yang benar. Dan insyaAllah kami akan mengambil pandangan-pandangan yang dikemukakan ini untuk memperkemaskan lagi lah dapatan kajian kami insyaAllah. Dan hari ini pun bagi pihak saya sendiri pun banyak belajar daripada semua tentang apa yang berlaku sebenarnya dari segi konsep air, menggunakan air ni. Banyak yang kita belajar menjadi ilmu pada pagi ini. Dan mudah-mudahan idea yang disumbangkan ini diharapkan dapat memberikan satu panduan lah kepada di luar sana dan dikira sebagai satu amal jariah kita satu hari nanti insyaAllah. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada semua dan kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan salawat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya minta izin sebelum saya terlupa untuk saya kodkan apa yang disebutkan oleh para panel ni dalam kajian kami lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Gambar satu ada? Boleh ambil gambar. Saya dah ambil tadi. Okey, kita ambil gambar lah. Tadi tak proper Okey. Saya ambil Okey, 1, 2, 3. Okey, dah sampai. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.